Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Okey, video kali ini kita akan bincangkan, kita masih lagi membincangkan tentang hypothesis testing. Sebelum ini kita telah pun belajar hypothesis testing untuk single population. Lepas tu kita dah belajar kalau ada two population. Now sekarang kita akan melihat pula kalau dia melibatkan proportion. Okey, so untuk proportion ini kita akan melihat kepada dua situasi. Yang pertama sekali untuk single population, dan yang kedua adalah kalau dia melibatkan two population. Boleh? Okey, kita lihat dulu yang single population, apa yang ada di dalam single population, terutamanya apakah rumus-rumus, apakah formula yang kita perlukan. So, berikut adalah formula yang akan kita gunakan dekat sini. Ya, yang penting adalah yang ini sebenarnya. Kita punya Z dia. Ya, Z test lah maksud dia ya. Ini adalah kita punya Z score ya. Z score yang perlu kita isi, tetapi di dalam Z score ni ada macam-macam. Iaitu apa maklumat yang penting? Kena ada P kat sini, P hat, dan juga kena ada P, dan juga kena ada sigma bagi proportion. Sigma tu apa? Sigma tu adalah kita punya standard deviation for population untuk yang proportion lah. So macam ni. So jadi kamu nampak ya. So jadi ada istilah-istilah yang telah pun saya tulis kat sini. P hat tu apa? P hat tu adalah sample proportion. Ya. Lepas tu ni rumus untuk P hat ya. Ni rumus untuk P hat. Di mana X tu apa? X tu yang ini adalah sample size. N tu apa? N tu adalah number of sample. Jadi semua tu penting. So kalau kita tahu apakah P hat, maka automatically kita boleh generate apakah dia Q hat. Iaitu 1 tolak P hat lah. So macam tu kan. Sebab ini topik ini interrelated dengan chapter 4 ya. Chapter sebelum ini ya pun ada juga menyentuh benda-benda macam ni. Cuma chapter 4 tu tak masuk sehingga hipotesis. Okey. So jadi kamu lihat untuk yang standard deviation, untuk proportion kat sini, banyak benda yang kita tahu, perlu tahu. Contohnya kita perlu tahu P, perlu tahu Q, N macam biasalah. N adalah number of sample kan. So jadi semua-semua ni kita perlu tahu. So P tu apa? P tu adalah sample proportion. Yang ni. Ya, yang kita akan peroleh daripada H0 value nanti. Ya. So itu satu. Dan yang seterusnya adalah yang nombor 4 ini, iaitu formula bagi Z. Jadi kamu perhatikan info kat sini datangnya daripada yang ini. P kat sini datangnya daripada H0 tu sendiri. Dan kita punya standard deviation datangnya daripada sini. Nampak So, semua benda-benda macam ni perlu kita kira terlebih dahulu sebelum kita substitute ke dalam rumus ini. Boleh? And of course, selepas kita dapat Z score ini, kita akan comparekan dengan apa? Dengan kita punya rejection region. Baik, ada satu tambahan dekat sini. Yang nombor 3 ini, kita kena pastikan dia adalah normal distribution. Macam mana kita nak tentukan dia adalah normal distribution? Ya, ini adalah syarat penting ya. Kita punya assumption adalah dia mesti normal distribution. Jadi how to ensure dia adalah normal? Dengan membuat sedikit penyeraan, kamu darabkan N dengan P, kamu darabkan N dengan Q, pastikan nilai dia is greater than 5. So kalau both of these dia adalah greater than 5, maka dia akan trigger this part. Ya, just untuk kita tunjuk aja. Ya, kita buat sedikit pengiraan menunjukkan NP dengan NP dan NQ tersebut is greater than 5. The value dia. Settle. Boleh? So, itu adalah sedikit penerangan mengenai formula dia. Jadi, kita akan pergi kepada contoh yang pertama kita yang melibatkan single population untuk proportion ya. So, jadi soalan ini kamu telah pun tahu, dan seperti biasa, prosedur dia adalah we have many figure dekat sini. Kita ada 4%, kita ada 200, kita ada 14, kita ada 5% untuk dia punya significant level dia macam ni kan. So semua ini kita kena denotekan dengan sebaiknya. Ini jangan tersilap.
Ya. So seperti mana yang kamu nampak dekat sini, saya telah pun menyatakan 200 ini is stand for the sample size. 14 ini is stand for the X, itu the number of sample. Lepas tu kita ada 4% ini, kena hati-hati, ini adalah P. Alright? Ini adalah P, dia punya population punya proportion. Ya, so kalau kita diberi dalam bentuk peratus, sebenarnya sama juga penulisan dia 4% ataupun 0.04. Jadi dari segi pengiraan untuk penulisan, kita biasa menggunakan, kita tak gunakan persen. Kita gunakan yang titik puluhan. So kamu bahagikan 4% tu dengan 100. Itu adalah common lah. So jadi ini adalah beberapa info dia yang kita kena tahu. Lepas tu, statement yang pertama tu juga, dia telah menyatakan kita punya claim tau sebenarnya. Claim dia adalah, dia kata more than 4%. Jadi kalau kita nak buat sedikit, kita nak karang sikit lah ya. More than 4% ini adalah claim dia, maknanya of course kita ada, okay, apa-apa pun kita ada H0 dengan H1, betul tak? Macam ni kan? Ini adalah basis lah. Tapi daripada first statement tersebut, dia menyatakan more than 4%. Maknanya kita buat P, no. Kita buat dulu macam ni. Kita buat not more than 4%. So maknanya more than 4%, kita ada P more than 4%, 0.04. Macam ni kan? Ini adalah kita punya claim lah. Claim bagi soalan ni lah ya. And of course, bila kita nampak macam ni, dia tidak ada tanda sama dengan, betul tak? Oleh sebab itu, automatically dia akan jadi H1. Clear? Ingat semula macam mana kita nak declarekan, macam mana kita nak establishkan hypothesis. So, H1 muncul dulu dalam soalan. Lepas tu baru kita buat H0. H0 dia adalah, kita boleh tulis P less than 0.04. Dah settle kita punya hipotesis. Nampak kan? So dari sini pun kita dah boleh agak dah. So kalau kita lihat H1 kat sini, H1 ini ada simbol ini, maka dia of course dia adalah one tail. Ingat tak? One tail test iaitu the right tail. Clear? Okay. So kamu nampak ya overview apa yang kita nak buat So jadi now is the matter of, ini adalah proportion, dia ada its own formula. So kamu kena kumpulkan maklumat dan masukkan. Ya. So dari soalan maklumat tu macam sikit aja. Dia ada N, ada X, ada P. Mana dia punya ini? Q dia apa? P hat dia apa? Q hat dia apa? Itu belum lagi nak cari dia punya standard deviation untuk P ni kan. Kalau tak ada, maknanya kita kena cari. So sebab itulah dekat atas kat sini ada a bunch of formula yang kamu kena tahu. So ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ini P memang tahulah. Lepas tu ini nak cari dia punya, to ensure dia adalah normal distribution. Dan finally kita ada Z-score kita. Boleh? So jadi saya tunjukkan macam mana kita dapat. Kita kumpulkan semua. Yang ini saya tak boleh bincang Ini hipotesis kita tak boleh bincang sebab kita dah tahu dah. Dan ini adalah kita punya hipotesis. Ini ini dengan ini settle. Claim berada dekat sini pada H1. Boleh? So jadi kita nak kumpulkan maklumat. Sebab kita nak masuk kat sini sebenarnya kejap Nampak tak? Kita nak masuk dalam rumus ini. Dalam rumus Z-score ni, formula untuk Z-test kat sini, kita perlukan P hat. Kita perlukan P. P ni kita tahu. Ini adalah 0.04 based on the question. Lepas tu kita kena tahu standard deviation for the proportion. Untuk P itulah. So jadi kita kena kira semua. Jadi sebelum nak isi Z ini, kenalah kira terlebih dahulu. Berikut saya tunjukkan macam mana kita nak buat pengiraan. Nampak Ini adalah maklumat asal. Ya, termasuk maklumat asal tu P sama dengan 0.04 lah Ini pun maklumat asal juga. So jadi untuk P hat, kita akan guna yang ini. Ini rumus dia. Isikan satu persatu. Jadi P hat kita dapat 0.07. Okey. So jadi kalau P hat kita tahu, maka kita punya
Q hat kita boleh tahu juga kan. Maknanya 1 tolak 0.07. Macam tu. So jadi seterusnya kita diberi ini, this is given. This is given. Of course kalau kita tahu P, kita juga tahu Q. Ya, Q ni adalah 1 tolak P. Dapatlah Q. Macam tu. Nampak So jadi settle yang ini, settle yang ini. Dan kita lihat ini adalah hipotesis dia. Ini pun kita dah faham dah. Dan ini adalah kita untuk ensure dia adalah Z distribution. Ini kamu darabkan dua-dua ni to ensure apakah nilai dia sebenarnya. So jadi bila kamu darabkan NP dan NQ, NP dapat 8, NQ dapat 192, which is both is greater than 5. Maka settle. Kita boleh gunalah Z tu. So jadi habis kat situ dan kita mencari standard deviation. Kamu masukkan semua nilai. So dan kamu akan dapati nilai-nilai itu adalah yang ini. Dapat ni lah. Dan bila dah dapat ini, of course nilai ini akan masuk ke dalam sini nanti. Akan gunakan dekat sini. Kan? Untuk dapatkan Z tu. So, jadi kamu kena buat satu persatu. And in short, kita dapat jawapan Z score kita. Ini Z score kita adalah 2.17. Boleh? Dan apabila Z score dah dapat, tibalah masanya kita nak dapatkan reaction region. Dia merupakan one tail and eventually dia adalah right tail. Bila kamu kira, dia adalah 1.65. Boleh tak? Ini dua benda yang sangat penting. Ini dengan ini untuk kita nak lihat sama ada Z score ini berada di dalam rejection region ataupun tidak. Jadi apabila kita buat lakaran sikit macam ni, kita dapati bahawa dia fall in the rejection region. Ya, Z score kita 2.17. Kan? Lepas tu ini kalau tengok pada graf, memang dia berada dekat sini. 2.17. Jadi oleh sebab itu, dia berada dalam rejection region, maka kita pun reject H0. Kalau kita reject H0, kita terima claim tu. Boleh? So, kalau saya nak ulang semula, tengok kat sini. Macam ni kan? Ini adalah hipotesis kita kan? Oleh sebab kita reject H0, maka kita akan accept the claim. So, macam tu. Ya? Yeah? So the claim tu kalau according to the question, ini dia kata the machine need an adjustment. Itu je soalannya sebenarnya. Yeah. So jadi maknanya dekat sini kita dah buat decision, we are going to reject H0 dan our conclusion is kita accept the claim kan. Maka has enough evidence. Nampak tak? Has enough evidence to support the claim that the machine need an adjustment. Boleh? So, jadi saya rasa untuk part hipotesis dan seterusnya, saya rasa tidak ada apa-apa masalah pada kamu. I do believe that. So, now is the matter of formula bagi proportion. Ini adalah untuk single mean. Ya, untuk single lah, untuk single proportion. Ya, ini adalah untuk single population. Ya. So, now habisnya itu, now kita lihat kepada two population pula. Satu contoh saja, dah cukup pada saya. Ini adalah untuk two population. Again, untuk two population, kita ada formula yang lain pula. Ya, kita ada formula yang lain pula. Ini dia guys, formula dia. Dah saya senaraikan semua ni. Jadi yang paling penting, yang mana? Yang paling penting adalah yang ini. Yang nombor 3 ni. Kita mesti able to substitute semua nilai-nilai tersebut. Boleh? So, jadi kamu nampak tak dekat sini? Kejap. Ini P1 tolak P2 adalah kosong. Ini sama juga. Kalau dia bukan proportion, dalam kes yang ada two population yang hipotesis biasa tu, ini pun kita buat benda yang sama kan? Betul tak? So, jadi yang kalau tak silap saya, yang mu1 tolak mu0, mu1 tolak mu2 sama dengan kosong kan. Ini kalau yang bukan proportion, tapi melibatkan two population kan. So, konsep yang sama kita gunakan. Cuma now, the matter of kita
tak pakai mu lah. Kita pakai P1 tolak P2 equal to kosong. Nampak Okay, good. So now this part is automatically equal to 0. Settle. Sekarang kita perlu dapatkan P1 hat, P2 hat dan juga standard deviation. Yang ini pula. Boleh tak? So jadi banyaklah info yang berselirat dekat sini yang kamu kena tahu. Ini yang pertama, ini yang kedua, kan? So kamu kena carilah. Dan dia punya standard deviation for the sample untuk proportion pun sama juga. So ini rumus dia pendek je, tapi nak masukkan tu kamu kena tahu yang ini, ya, dan juga yang ini. Boleh? Okay. So jadi semua tu, lepas tu P hat ni datang mana? Ini fokus kat sini. P hat ini dah settle, ini pun dah settle dah. Ini dapat kosong. Ini kita kena kira. Yang ini P hat dekat sini. P hat tu dekat sini. Semua telah pun dinyatakan di dalam pages ini. Boleh So ini adalah semua rumus dia yang kamu kena follow. Lepas tu hipotesis more or less kalau kamu lihat ini adalah sama seperti kalau dia bukan proportion. Maksud dia yang ada dua population, yang biasa punya bukan proportion kan sama bentuk ini. Ini satu cara penulisan, satu lagi yang ini. Sama je. Nampak? Boleh So jadi kalau yang sebelum ni kita pakai mu1 dan mu2 kan. So sekarang ni pakai P1 dan P2. So yang itu dia. Boleh? So jadi of course yang control benda ni adalah H1 dan H1 ini bergantung kepada soalan. Tengok soalan tu lah. Dia kata is greater than ke, different ke, whatever lah. Kita follow soalan itu. So macam tu. Dan macam yang satu population, kita kena ensure juga dia adalah normal distribution dengan check keempat-empat benda ini. 1, 2, 3, 4. Hasil darab dia. Check nilai dia adakah lebih besar daripada 5. Kalau ya, okay. Assumption kita is acceptable. Ya. Ini adalah kita punya assumption. Ya. Dan kita kena tunjuk lah, walaupun assumption sekalipun, kita kena tunjukkan lah dia adalah normal dengan membuat pengiraan yang ini. Clear? Okey, itu adalah benda baru lah, benda lain sikit daripada yang one population. Okey, kita lihat dua contoh ya. Contoh yang pertama itu contoh 13 ini, sebenarnya contoh ini adalah sambungan daripada contoh 11 dari chapter 4. Ya? So, kamu kena rujuk semula lah kepada chapter 4 itu, cerita dia dekat sana. So, ini sambungan dia, ini sambungan dia. So, jadi kita tak nak ulang balik. So, maknanya sambungan tu kita tulis kat sini. Cerita asal tu yang panjang-panjang tu berada dekat chapter 4. Ya, pada contoh 11. Kamu tengok kat situ nanti. So, jadi kalau kita tengok kat sini, dia tak banyaklah info yang ada. Sebab info tu berada pada contoh 11 chapter 4. So, kita kena check. Dia beri alpha dia 1%. Dia punya significant level dia. Lepas tu, ini keyword dia. Higher than. Nampak tak? So, dekat sini, baru kita akan lihat semula ya. Kita nak pakai hipotesis yang macam mana sebenarnya untuk yang ini. Nampak So, jadi dari sini kita dah boleh agak dah sebenarnya. Apakah bentuk hipotesis yang kita akan pakai. Kan? So, jadi kita lihat solution kat sini. Yang sini ini semua maklumat daripada chapter 4 Ini kamu kena tengok balik So, jadi semua info ni dari chapter 4. Dan ini adalah hipotesis dia. Nampak Ini adalah kita punya hipotesis. So, jadi P1 lebih besar daripada P2. Ya, toothpaste A lebih besar daripada toothpaste B. So, once kita dah declare kat sini, ini claim dia lah. So, jadi dari sini kita dah nampak dah tandaan kat sini pada H1 dia akan merujuk kepada penggunaan one tail kat situ. Dan dia adalah right tail lah sebenarnya. So kat situ. Dan ini adalah kita punya pengiraan. Sebab ingat kita ada Z-test punya formula kan yang ini kejap. Ini yang paling penting yang ini kan. So sebelum nak dapatkan ini adalah banyak pengiraan dia untuk dapatkan semua maklumat tu. So itu yang perlu kamu buat.
Boleh tak? So saya tunjukkan kat sini. Ini mula-mula saya buat apa kat sini. Ini kita dah dapatkan nilai dia. Lepas tu part yang seterusnya hipotesis settle. Dan seterusnya kita tunjukkan dulu dia adalah normal distribution. Yes, it true. 100, 400, 08, 332. Besar dia 5. Cantik. Lepas tu kita pun buatlah satu-satu. Kita kumpul satu lah. Nak cari P bar dia kan. Jadi dapat ini. Lepas tu Q bar dia adalah yang ini. Nampak? So ini semua kita nak guna nanti tau. So bila once saya dapat ini, kita akan masukkan pula kepada S kat sini. Masuk satu dan kita dapat nilai yang ini. Boleh? Bila dah dapat nilai ini, tibalah masanya kita masukkan ke dalam rumus Z untuk dapatkan Z score dia. Jadi apabila kita substitute all the information, kita dapati ini rumus ni dia punya Z score dia adalah 1.15. Okey, kita log ini. Kita akan comparekan dengan rejection region dia. Ini dia rejection region dia. We are compare dua ni by looking at the rejection punya region untuk graf dia. Ya. So jadi apabila ada dua ni, kamu lihat apa yang ada. Nampak? Ini graf dia dan kita punya Z score adalah 1.15 dan 1.15 ni jelas dia berada di luar daripada region tersebut. Ya. Yeah? So jadi apabila dia berada di luar rejection region, maknanya kita nak katakan H0 tu terima. Ya. Yeah? H0 terima, tapi macam biasalah kita tak boleh sebut H0 tu kita terima, kita sebut fail to reject the H0. Ya. Yeah? Maksudnya H0 terimalah kan. So jadi kalau H0 tu terima, maka claim tu kita reject. Nampak? So jadi kita terima H0, ayat kasar dia H0 terima. Ayat penulisan fail to reject H0. So jadi reject the claim, maka does not have enough evidence. Boleh? So dia akan pergi ke situ. So ini adalah conclusion untuk soalan ini. Agak panjang tapi sama je, ya. So cara penulisan ini kamu kena ikut kepada soalan. Yang penting reject the claim does not have enough evidence. To support that, yang inilah. Okey, itulah contoh yang pertama. Contoh kedua, ini dia contoh kedua ini. Macam biasa, in this example, it consists of many valuable information. Kamu kena denotekan betul-betul apa maksud semua info tersebut. Ya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, ini apa ni sebenarnya? Ini apa sebenarnya? Ini apa sebenarnya? Ini apa? Dan ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. So, jadi saya dah bantu kamu semua untuk mengenal pasti itu adalah untuk apa. Ya, so kamu lihat ini. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Dan juga ada satu keyword dekat sini. Different. Nampak tak? Dekat sini pun kamu dah agak dah. Dia mesti melibatkan yang ini. Boleh kan? So jadi inilah yang kita nak buat sebenarnya. So jadi dari sini pun sebenarnya kita boleh agak dah. Perkataan kat sini. Kita akan tulis apa agaknya? Kita akan tulis different di sini yang ni maknanya kalau kita buat kat sini different kalau different dia akan jadi apa kat sini? Dia akan jadi P1 tak sama dengan P2 lah. Okay, so ini apa ni? H0 ke H1? Oleh sebab dia tak ada tanda sama dengan, maka ini akan jadi H1. Clear? Maka H0 dia apa? H0 dia adalah macam biasa P1 sama dengan P2. Nampak tak? Macam mana kita nak establishkan dia punya hipotesis. Ini kena betul. Boleh? Okay, good. So now, kita pun masukkanlah satu persatu. Ini adalah penyertaan dia. Kamu boleh tengok. Right? So, ini dia punya notation ni adalah macam ni. Kalau untuk man, kita buat ini, kita buat N1 lah. N1 ataupun P1 dan sebagainya lah. Untuk woman ini, kita buat N2 ataupun P2.
Yang mana ada dua tu, itu untuk women. Women. Untuk women. Kalau untuk yang men pula adalah satu. So macam tu. Boleh? So kamu lihat dekat sini semua information dia. Lepas tu ini adalah kita punya hipotesis kita yang kita bincang tadi. Dan oleh sebab pada H1 ini ada tandaan ini, maka dia adalah total. Macam biasalah ni. Ini kita dah ulang banyak kali kan. So jadi ini dari segi penulisan. Kamu nak buat macam ni boleh, macam ni boleh. Asalkan kamu faham sudah. Okay? Kalau kamu rasa nak konsisten dengan apa yang kita belajar sebelum ini, kita guna ini saja. Nampak kan? So jadi pengumpulan maklumat yang pertama berada dekat sini. Kamu lihat. Pengumpulan maklumat yang kedua ada dekat bawah ni. Inilah kamu nak dapat semua. Cuma dekat sini macam biasa. Kena tunjuklah dia adalah normal distribution. Ini semua yang kamu kena kira. Dan tengok nilai ni. Semua ini adalah is greater than 5. Okay, ini settle. Cuma kalau tak dapat greater than 5 tu, kamu tengok baliklah. Mungkin ada somewhere kamu punya pengiraan tu salah. Kamu cek semula. So, jadi ini bermulalah pencarian kita untuk dapatkan semua maklumat. Here we go. Ini dapat apa? Dapat yang ini. Q-bar pula dapat yang ini. Jadi, masukkan semua-semua nilai kat sini. Akhirnya, kita punya last kali. Ini kita dapat. Yang last kali adalah kita akan dapatkan Z-score kita. Ini adalah rumus bagi Z-test kita. Clear? Apabila kita masukkan Z-test kita satu persatu, semua info yang kita ada, kita dapati Z-score dia adalah bernilai ini. Ini adalah Z-score kita. Negatif 5.09. Sementara kita punya rejection region kita, sebab dia total total kena ada bahagi 2 lah. Ini dia. Ini adalah kita punya rejection region kita. 2.58. If we draw the normal curve kat situ, yang ini, kita akan dapati apa? Z-score kita bernilai negatif 5.09 and definitely nilai ini akan berada dekat rejection region di sebelah kiri tu. Nampak? So, oleh sebab dia berada di dalam rejection region, maka we are going to reject the H0. Kita reject H0, kita accept the claim. Kita accept the claim, the information has enough evidence. Boleh? So, senang saja kan? So, jadi ini adalah cara penyelesaian macam mana kita nak jawab soalan yang macam ni. Okay guys, so sampai sini dulu teaching video kita. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching.